Okay, hari ni saya nak tunjuk macam mana nak download JSTOC dan juga macam mana kita nak jalankan dia supaya dia boleh screen market maker. PC saya ni saya dah buang JSTOC dan saya nak download balik. Kita akan cek JSTOC. Pada yang tak tahu JSTOC tu apa, JSTOC ni cuma satu, kita panggil dia software lah. Dulu-dulu zaman kita panggil software, sekarang ni kan kita panggil apps. Software ni satu interface di mana dia menggunakan data daripada Yahoo Finance ataupun Google Finance, tapi by default dia ambil Yahoo Finance, dan data tu dipaparkan dalam bentuk dia punya ni lah, dia punya dalam software dia ni. Kalau kita tahu ambil data daripada Yahoo Finance tanpa menggunakan apa-apa software ni, kita boleh buat sendiri. Contoh kalau kita pakai katalah Python ke, kita boleh buat juga. So ini software ni membantu kita mempercepatkan sedikit. Mesti kita kena buat coding satu-satu kan, skrip dia. Yang ini dia dah cepatkan lah. Okay, untuk sekarang ni saya gunakan sekarang ni Windows yang saya guna Windows 7. Kita akan pergi download. Saya pernah cuba dekat Windows, of course lah Windows boleh jalan lah. Saya dah cuba dekat Linux, ada video yang saya tunjuk dalam siri JSTOC ni. Even Mac OS pun saya pernah guna. Mana tiga-tiga ni saya dah pernah guna dan tiga-tiga ni berjalan. Jadi untuk hari ni kita akan pakai Windows dulu. Kalau dia kata kat sini was block harm for your device, tak apa, just right click, kata-kata kita nak keep anyway, sebab dia bukannya virus Saya akan open file. Installation macam biasa, kita akan install dekat mana C, program file x86 JSTOC, dan kita akan install. Kalau nak terus run dah boleh run dah ni. Kita run dulu. Kalau PC kita tak ada Java apa semua, dia akan bagi tahu lah kena download Java apa semua. Kalau kita buka sini sekarang ni yang jadi masalah kita, you may download latest from me has been released 7.51. Kita punya the stock is up to date. Okay, tak apa. Yang jadi masalahnya bila kita first download, kita tak nampak negara Malaysia kat sini. Langsung tak ada. Itu yang menyebabkan ramai kata tak boleh pakai kan. Dan walaupun tak boleh guna, tapi kita ada cara lah untuk buat dia. Tab kat atas ni stock watchlist, stock indicator scanner dan portfolio management Selalulah kalau kita guna JSTOC ni dulu zaman mula-mula dia famous dulu tu, kita nak pakai yang bahagian indicator ni lah. Kita boleh tambah indicator. Contoh kalau kata kita dah ada file yang tu, install from JSTOC server atau install from local. Katalah kita ada file orang bagi, kita cuba import saja, ataupun install from JSTOC server. Saya tunjuk satu contoh dulu. Okey, kat sini ada beberapa contoh. MACD up trend signal, MFI up trend RSI by signal kita. Katalah kita ambil RSI by signal. So next, apa yang dia buat, dia download daripada cloud dia dan simpan kat sini lah. Ini dia punya cerita dia. Okay, macam mana nak buat benda ni, saya rasa saya dah pernah tunjuk sebelum ni kan. Ada, boleh buat lah. Tengok slow-slow lah. Katalah kita nak ambil file Apple lah katakan. Kita boleh simulate dekat sini dan dia akan bagi tahu terus result sini. Alert, false. Sebab kita nak kat sini 14 di RSI last price ni ataupun RSI 14.56 mesti kurang atau equal to 30. So jadi kat sini dia jawapan dia punya result dia false. RSI ni dah lebih lah. Ni nilai RSI 56 ni nilai RSI. So setiap kali kita buat indikator ni, kita boleh test terus dengan stok yang kita nak. Okay, katalah saya ada satu orang bagilah file. File tu, indikator ni selalunya dia dalam .zip file tak perlu extract, biarkan saja. Contoh saya nak ambil ni, saya letakkan desktop tadi. Jadi saya kongsikan link itu tadi kan, laptop. So .zip tak perlu unzip biarkan saja. Kita akan ambil dan finish. Ini yang saya buat meletup tu, nak tukar nama ke, lepas tu kalau dia adjust nak hantar ke orang pun dalam zip file juga, nak tukar whatever lah apa yang nak buat. So ini lah cerita dia yang saya buat. Kita boleh test, katalah AAPL tadi. Okay dan kita tengok result dia false. Kalau kita ambil snap, try pun tak. Kalau AMD
Okay. Right. Tak juga. So macam itulah cerita dia. Setiap kali kita buat, kita boleh terus test. Tapi ini test satu persatu lah. Macam mana kita nak guna untuk stok Malaysia? Ini selalunya. Sorry, sebelum kita pergi situ, stok indicator, kalau kita nak screener pada semua stok, kita ambil stok indicator scanner ni, kita pilih scan. Dia recommend 10 saat, slow and steady, tapi memang banyak slow lah. Tapi biasanya saya pakai 1 saat, 1 second. Kalau rasa macam 1 second ni dia tak hampir 100% asyik sangkut-sangkut je, boleh terus turun ke slow lah. Tapi kita try dulu 1 second. Dan kita boleh pilih mana-mana indikator yang kita dah buat tadi ataupun kita download. Nak pilih satu sahaja pun boleh, nak ambil semua pun boleh. Nanti dia akan asingkan satu persatu. Kita boleh pilih entire stock market, keseluruhan. Yang ini dia akan ikut yang mana? Ikut negara yang kita pilih yang ni. Country. Sekarang ni dah ujung US, dia akan ikut yang tu. Ataupun kita boleh scan based on board ataupun scan based on industry. Kalau kita ada buat watchlist, kita boleh scan based on watchlist. So untuk Malaysia nanti kita terpaksa guna yang macam ni. Kita terus kepada macam mana kita nak aktifkan stock Malaysia. Kalau kita pergi dekat stock watchlist, katalah ni my watchlist, stock watchlist. Macam saya tunjuk tadi, kalau kita type 0012.kl, ini mewakili stok yang 3A tadi tu. So kalau kita ambil dan kita letak, data dia masih ada. Data dia masih ada. Jadi katalah kita pilih ni. Jadi kita boleh buat satu persatu watchlist. Kita pilih seluruh stok yang Malaysia yang kita ingat. 0111.kl. Kita tak boleh letak saja .kl macam ni. Tak jumpa. Kita kena ingat nombor kod dia tu. Kalau buat nama pun mungkin jumpa, mungkin tak. .kl. Sebab ini dia bergantung pada Yahoo. So Pentamaster tak ada juga. So, kita dah ada watchlist ni. Dari watchlist ni boleh tukar nama kalau nak rename. Katalah nak bubuh Malaysia lah. Malaysia. Contoh saja. Contoh Malaysia. So dari sini kita akan pergi pada screener balik. Kita akan scan. 1 second. Kita ambil RSI buy signal. Kita scan based on stock watchlist tab. So kat bawah ni saya kata tadi, kalau dia jalan dia akan keluar macam ni. 1, 2, 3 100% complete. So tak ada keputusan. So, maknanya ketiga-tiga ni tidak mewakili. Maknanya tak match dengan kita punya screener tadi. Cara dia sekarang, sama ada kita akan bubuh satu persatu, ataupun kalau ada orang yang begitu rajin tolong buatkan, kita boleh import watchlist. Malaysia ni, katalah watchlist ni kita boleh import. Saya ambil satu, open. Okay, ini saya dah buatkan CSV, tapi ni file tahun lepas punya, jadi mungkin banyak tak update. Ini semua dah ada dalam ni. Untuk yang Syariah Malaysia, saya namakan dia Bursa Malaysia Syariah. Dia boleh buat nama apa-apa lah, tapi buka dulu watchlist dan kita import. So dari sini nanti kita boleh terus scan. Katalah RSI buy signal, kita ambil scan. Ingatlah kita akan scan based on stock watchlist saja. Sebab watchlist kita ni stock Malaysia kan. Kita akan screen dekat situ. Simbol Bursa Malaysia. Okay, bila dah keluar result ni, kita boleh tengok dekat sini. Kalau kita right click, kita boleh nampak dia ada bagi simple, dia ada bagi simple graph lah. Ini saja cara yang saya tahu untuk aktifkan Malaysia, sebab kita tak ada pilihan Malaysia kat sini. Jadi kita kena ambil watchlist ni, buat satu-satu, masukkan, tengoklah semua kod, masuk dalam ni. Lepas tu dah siap, boleh save file. Dan lain kali boleh bagi kat siapa-siapa lah. Ataupun kalau tidak, boleh pergi kat link saya bagi itu hari. Saya dah letak kat dalam tu. Tapi ingat ini tahun 2019 punya, 2019 saya letak kat dalam dalam link yang sama dalam laptop tu. So ini yang terakhir. Setiap kali dia tengah screen tu, biarkan je jangan usik. tidak jam macam ni. Okay, satu lagi cara kalau kita nak buat untuk market Malaysia, katalah dulu, katalah setahun 2 tahun lepas kita guna J-Stock dan kita save dalam cloud menggunakan email dan kita retrieve balik melalui cloud, akan muncul balik negara Malaysia ni. Macam saya ni, kebetulan sebelum ni saya pernah save dalam saya punya Gmail,
besarcermin@gmail.com ni. Dan bila saya retrieve balik, automatic terus keluar negara Malaysia ni. Kalau kita pilih country, sekarang dah ada Malaysia. Bila dan semua indikator-indikator yang saya pernah buat sebelum-sebelum ni ada balik lah. Cuma yang dulu-dulu punya version, bila kita run kat sekarang dia tak berjalan. Itu masalahnya. Jadi saya terpaksa buka balik yang lama tu dan tulis balik kan, buat balik satu persatu ni. Dan kalau kita ada yang ini, kalau macam ni kita dah boleh pilih untuk scan the entire stock market, sebab entire stock market ni akan refer pada negara mana yang kita buka. So apa beza desktop tadi kalau dengan kita buat sendiri ni? Okay, contohlah macam ni saya pakai Python untuk dapatkan data daripada Yahoo Finance ni. Kita boleh buat benda yang sama tapi boleh gunakan skrip lah. Skrip yang ni, contoh macam ni, saya nak ambil 3 input ni untuk KL 7160 tadi, Penta. Saya ambil maklumat dividen, jadikan dia dalam bentuk yang lebih kurang macam ni. Dan juga kalau yang ini saya cuba dapatkan semua harga daripada 17, 16, maknanya 5 yang terakhir, bukan 5 terakhir, ikut tanda tarikh ni lah. Dan saya tandakan yang mana paling tinggi dalam tempoh the maximum close dalam 5 hari terakhir ni, ini paling tinggi, dan the minimum close 545 sekarang ni. Kalau kita tukar sini data lama ni, sekarang dah 23, katalah 23. Run balik 516 dan 55 paling tinggi. Untuk 5 yang terakhir ni, harga close ni 5.50 paling tinggi. So, kata saya nak tukar, saya tak ingat nombor kod, saya ingat kod yang senang je, 0007. Kalau tak salah ada 0007. You crash kot 0007. Dan 15 sen. 15 sen. So benda yang sama ni adalah sama macam yang kita gunakan Desktop tadi. Desktop tadi orang lah tolong buatkan, dia satu interface saja yang bercakap antara kita dengan Yahoo Finance data. Tapi kalau kita tak nak guna Desktop, kita boleh gunakan simple yang macam ni untuk apa yang kita nak buat. Macam ni saya ambil dividen, whatever lah, nak keluarkan graf pun boleh. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.